akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, peluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia, dibentuk pada 13 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Asas kerukunan hidup bermasyarakat ialah pemuafakatan dan perpaduan yang melambangkan wujudnya kesatuan hati. Perpecahan dan perserikatan pula menyebabkan anggota masyarakat itu akan sentiasa bergelut dengan tarikan yang berbeza arah. Tokoh rukun negara adalah Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Koh Kai Kim. Objektif rukun negara iaitu terdapat 4. Pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat. Kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Ketiga, membentuk sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan. Dan keempat, mencipta sebuah masyarakat yang adil. Prinsip pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Pegangan agama yang kukuh dapat menjamin kedaulatan Malaysia. Hal ini kerana setiap agama mengajak pengikutnya melakukan kebaikan dan bukannya kemudaratan. Prinsip kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan pemerintahan bercorak, sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Prinsip ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan menjelaskan bentuk, struktur atau tata, kegiatan, sifat dan peraturannya yang utama. Ia merupakan sumber undang-undang negara tertinggi yang luhur dan suci. Ia berfungsi memberi perlindungan kepada rakyat dalam negara akan hak dan keistimewaan sebagai warga negara. Prinsip keempat, kedaulatan undang-undang. Undang-undang membantu sistem pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar. Ia juga membentuk disiplin diri dalam semua rakyat kerana adanya batasan-batasan tertentu yang perlu diikuti. Ia juga menjamin keamanan, kestabilan berasaskan kemakmuran dan juga kedaulatan negara. Prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan, memberi penekanan terhadap pembentukan personaliti dan tingkah laku seseorang warga negara yang sopan dan berbudi pekerti. Tingkah laku sopan mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Untuk cabaran yang kita hadapi ialah itu kes-kes yang bertentangan dengan prinsip dan falsafah rukun negara di mana tidak diambil berat dan dilupakan dalam membuat sesuatu pentadbiran. Dan seterusnya menggunakan pelbagai pendekatan dan platform yang jelas bertentangan dengan semangat rukun negara melalui kenyataan secara ucapan dan penulisan, lukisan, imej dan grafik yang melemparkan unsur yang jelek, sensitif dan unsur perkauman. Dan seterusnya kurangnya pendekatan dan pendedahan kepada rukun negara di kalangan remaja dan generasi baru. Banyak generasi muda pada hari ini tidak tahu apa negara, malahan mereka tidak tahu mengapa wujudnya rukun negara. Empat ialah ketidaksedaran rakyat untuk memahami berkaitan rukun negara, di mana contohnya ahli parlimen dan Dewan Undangan tidak menggunakan sistem mengikut rukun negara, jadi ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri menggunakan sistem tanpa merujuk dan memikirkan prinsip rukun negara itu sendiri, dan ini menyebabkan rakyat juga tidak peka dengan dan tidak sedar apakah itu prinsip berkaitan dengan rukun negara.
Seterusnya iaitu langkah-langkah usaha untuk memposisi rukun negara dan strategi pemasaran sosial hendaklah diperketatkan dan diperhebatkan bagi menyuburkan semangat dan jiwa seluruh rakyat Malaysia. Kedua, pendekatan berterusan yang melibatkan pendidikan di peringkat prasekolah sehingga ke pusat pengajian tinggi perlu lebih tersusun dan meliputi semua aspek. Dan seterusnya, iaitu yang ketiga, menjadi mata pelajaran yang perlu lulus mengikut tahap dan peringkat pengajian, di mana sejarah kita tahu sedia maklum dia adalah sesuatu subjek yang perlu lulus dalam peperiksaan SPM. Maka dalam sejarah ini juga kita perlu terapkan prinsip-prinsip rukun negara bagi memperketatkan lagi dan memperkemaskan lagi usaha yang untuk mempertingkatkan dan untuk menghayati rukun negara. Dan yang keempat iaitu 5 prinsip terkandung dalam rukun negara menjadi asas yang perlu disimpul rapi bagi memastikan rakyat sentiasa menerima dan memahami kepelbagaian kaum, agama dan kepercayaan. Seperti yang kita sudah maklum, baru-baru ini viral mengenai tentang ada seseorang individu cuba membuat unsur-unsur grafik yang menghina institusi Kesultanan Melayu kita, dan juga mereka ada membuat grafik-grafik yang seperti untuk mengkeji ahli-ahli politik ataupun Perdana Menteri dan sebagainya, kerana mereka marah dengan sistem pemerintahan negara, tetapi mereka lupa tentang apa itu prinsip rukun negara. Dan unsur-unsur grafik yang dipost di media sosial menyebabkan ramai pihak bergaduh sesama sendiri, mengutuk dan mengeji, dan ada juga menyokong. Dan ini sebenarnya sedikit sebanyak boleh dikatakan cuba untuk influence orang ramai untuk membenci kepada pemerintah dan juga institusi raja-raja di negara kita. Jadi itu adalah sedikit sebanyak isu semasa yang currently terjadi dalam kita punya masyarakat hari ini. Sebagai kesimpulan kepada kepentingan menghayati rukun negara, iaitu konsep rukun negara itu sendiri merupakan salah satu lambang dasar asas negara demi mencapai kehidupan negara yang aman dan tenteram. Selain daripada itu, kepentingan menghayati rukun negara juga merupakan satu matlamat dan juga cita-cita yang diamalkan oleh semua rakyat Malaysia daripada dahulu sehingga sekarang. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.